Auzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tuan-tuan yang mulia. Macam mana cerita yang lepas sampai? Rasa tak dapat fee tak koyak pungkok tu macam mana? Para pak macam mana? Terima kasih juga kepada warder-warder yang nak share yang kita. Dan jika saya salah, tolong betul saya. Baik, hari ni kita nak sembang-sembang ya. Cerita pasal penjara no. Cerita pasal penjara ni banyak tuan-tuan. Kalau Wanita. hari ni kita akan sembang pasal bandu wanita. Baik. Jom. Teng-tereng. Baik. Hari ni kita nak tengok apa yang terjadi kepada pasangan-pasangan wanita. Baik. Sama juga tuan-tuan, lelaki dan wanita di Malaysia yang berdaulat ni tuan-tuan, buat salah kena. Masih kena tangkap dan dipenjarakan. Begitu juga dengan umur. Yang umur paling muda saya tak pasti berapa, tapi kalau di sekolah tunas bakti ni dia bermula daripada umur 12 tahun tak salah saya. 12 tahun ke bawah ni saya tak pasti sama ada boleh kena jail tak kena jail dia buat salah. Ya. Jadi yang tua-tua pun 70 80 still kena. Kerana dijatuhi hukuman bersalah, kena masuk dalam penjara. Tak ada excuse ya. Tapi seingat saya yang ada memakai gelaran tun adalah kebal, tak boleh dipenjarakan. Kalau saya salah, betulkan saya. Baik. Jadi hari ni kita cerita pasal orang perempuan. Baik, orang perempuan ni apabila dia dijatuhkan hukuman bersalah, kamu sekian siti sekian, dijatuhkan bersalah pun. Orang perempuan ni dia macam orang lelaki ni, dia pun kiris. Okey, apabila orang perempuan ni dia lagi serabut, tuan-tuan bayangkan. Saya bercakap ni atas cerita yang saya dengar daripada mulut bandu wanita sendiri. Baik. Di dalam penjara Pokok Senam, saya bekerja di Dapur. Dapur ni speciality dia tuan-tuan. Kita boleh masuk ke belah wanita untuk kutip sampah, untuk pergi hantar tongges, pergi hantar benda-benda berat yang bandu wanita ni tak boleh bawa. Jadi di sinilah saya tahu sedikit sebanyak tentang bandu wanita. Baik, dalam penjara Pokok Senam dia ada dua penjara. Okey, satu penjara lelaki dan dia ada satu tembok lagi dalam tu. Penjara wanita. Kira cerita ada, kalau kita nak jumpa orang perempuan dalam jail ni adalah ketika bila tahu? Bila hari sukan. Hari sukan ataupun bola. Depa pilih lah dalam ramai-ramai tu, depa pilih 30 orang. 30 orang yang bandu wanita yang berkelakuan baik. Bandu wanita pun macam lelaki juga jenis. Depa pun ada juga kakak-kakak. Tuan-tuan kena faham, kakak. Saya tak mahu cerita lebih-lebih. Sebab cerita ni saya dengar daripada mulut bandu wanita sendiri. Dia ada sistem dia. Kalau dekat tempat yang saya dengar ni, di Pokok Senam dia ada satu blok saja. Dalam blok tu semua banduan akhir sebelah sini, yang hukum agak reman sebelah sini. Sebab dia tak ramai. Selalunya banduan wanita ni tak ramai, dia punya master dalam 100 lebih, 200. Kalau banduan lelaki dekat 2000 orang. Memang banyak orang lelaki lah yang bersama dengan perempuan ni, dia jarang-jarang. Baik. Apa yang kita tahu, kalau ada perjumpaan kat Padang kan, nanti geng-geng lelaki ni mana yang ni semua, smart. Tengok minta nombor telefon lah, minta ada feed lah kan. Ada, warden ada jaga tuan-tuan, UKP jaga juga tu. Kalau kantin minta tu sampai juga otak tak kepala tu, tak buat apa. Dia kadang-kadang kan, sama juga orang perempuan pun tengok geng-geng main bola kan. Geng-geng main bola kan. Jadi cerita dia wanita ni dia ada dia punya sendiri blok. Okey. Dia ada tempat jumpa dia sendiri. Tempat jumpa di antara lelaki wanita diasingkan. Alright. Jadi kalau tempat jumpa wanita adalah wanita lah. Okey. Yang mana wanita yang mengandung. Kan dia mengandung, lepas tu dia kena tangkap. Reman apa semua. Mengandung tuan-tuan, dia tak dikecualikan tau. Mengandung, tengok hakim tu orang mengandung tak apa, tak lecah, tak boleh. Kalau dia kata kena tangkap, kena pergi penjara juga. Boleh jamin, tak apa. Kalau tak boleh jamin, Allah kasihan tuan-tuan. Jadi kepada yang mengandung ataupun dan dijatuhkan hukuman, baby tu dia tak akan pisahkan dengan ibu dia selama 2 tahun. So, anak tu anak penjara dia panggil. Anak penjara ni dia akan membesar dengan mak dah 2 tahun. Sebab menyusu. Paling sedihnya yang saya dengar tentang cerita apabila dipisahkan daripada mak dia. Bandu wanita dia pas onok pasal dia pada baby, ada budak-budak. Belum kalau mak dia ni yang mengasuh dia banyak.
Dan warder-warder perempuan pun mereka macam kalau ada baby kan seronok. Ada yang ramai saya dengar ni, warder-warder perempuan ni ambil anak dalam penjara ni buat anak angkat sampai besar jadi orang bagus. Ya Allah, itu saya kata, kita kalau tak kenal, kita jangan cakap pasal warder ni. Kita cakap warder tak buat ni lah, duk tibai orang, jangan. Kita tak tahu kebaikan yang dia buat. Seperti mana orang lain, kita tak tahu kebaikan yang dia buat, kita jangan cakap tentang keburukan orang. Baik, ini Nabi SAW yang ajak, tuan-tuan. Baik, jadi bila saya pula, saya kerja dapur. Pagi-pagi ni kira berebut lah kawan. Kita akan masak, orang lelaki akan masak. Kata. Okey, nak beritahu tuan-tuan. Ni jangan abang kawan lah. Kita tuan-tuan. Pisang timun tidak dibenarkan hantar sebiji-sebiji, bukan saya nak lucah. Dia akan dipotong. Timun ni dia akan potong kecil-kecil. Kan? Baru boleh bagi timun tu dia hantar. Pisang sama juga. Sebab tu bila kita sediakan makanan untuk blok wanita, dia akan check. Dia akan ada in charge of the day lah, perempuan. Mula-mula lelaki punya check. Warder lelaki yang dia akan check. Hampa hantar timun nak ni. Dah. Mereka takut kadang-kadang ada pernah terjadi orang-orang lelaki ni dia berinteraksi, tulis surat, hantar surat. Surat ni kita akan lipat kecil-kecil selit tak nak ambil. Abang tolong hantar timun, jangan potong. Kadang-kadang interaksi kan di antara bandar lelaki dan wanita. Biasalah. Kadang-kadang dia selit bawah nasi. Kan. Jadi nak abang bagi tahu benda ni kita tidak boleh. Saya nasihatkan kita tak boleh support orang yang berbuat benda macam ni kan. Jadi jangan tanyalah kalau bandar wanita ni pisang dia dapat dia potong 3, timun dia akan potong kan. Jadi dulu saya pagi-pagi dah habis master saya duduk depan sekali. Kira bandar yang pertama lah. Sebab kami adalah bandar yang keluar 5:30 pagi. Kami akan masak, sediakan makanan untuk macam bubuk, kita sediakan bubuk. Kalau ayak, kita sediakan ayak. Ayak ni masak dalam tu gayung besar tu. Teh pun sikit lah. Gula ni bubur bagi bubur seret kan. Buah ayak panas, kira lagi hantar. Jadi untuk perempuan dia ada satu lori, dia panggil satu lori perempuan. Lori wanita ni berebut nak pentak, nak tengok markah tuan-tuan. Bayangkan 2 tahun, 3 tahun tak tengok markah. Ni nak pentak tengok markah. Tapi selalunya warder yang escort kami, warder ni pun tahu dah, hampa ni semua kalut nak pergi tengok markah. Apa nak buat apa? Mak modal dia tahu. Kami kita tu pergi tolak lagi. Okey, dekat pokok sana bandar wanita dia bahagi sebelah hukum dengan reman. Hukum ada tiga jenis baju lah. Merah, hijau, biru. Kan. Biru ni kakak-kakak duk lama, jenis hukum lama kan. Dia ada juga banduan hayat. Saya tengok sebab kita nak pentak makan, dia ada carta lah hayat berapa orang kan. Hayat ada ketika saya tu ada 2 orang kot. Yang duduk ni kan. Lepas tu makanan untuk BA kan. Kita semua lelaki yang sediakan. Jadi saya tengok depa pagi-pagi punya depa pun ada depa punya orang panggil apa? Macam perhimpunan dekat sekolah dia panggil apa? Panggil apa jadi? Pagi-pagi tu perhimpunan lah. Assembly depa ada assembly depa. Masuk. Kan. Depa ni kadang-kadang kita tolak sampai tang tu je, dia tak boleh masuk jauh lagi. Kakak-kakak di belakang lah. Depa dalam blok depa tak pakai tudung lah. Tapi depa kalau keluar daripada blok depa, kalau depa ada kursus atau tempat jumpa atau my RO ni ada satu je kena share lagi ke perempuan. Tapi dia ada lock up wanita. Depa diwajibkan pakai tudung. Diwajibkan pakai baju dalam lah, dia kena pakai. Tetapi di dalam tempat depa tu saya tak tahu lah, saya tak pernah masuk. Tapi ada juga kawan-kawan saya masuk yang pernah buat elektrik apa kan. Dia akan asing kan. Warder perempuan dia akan pergi pakai tudung. Orang lelaki nak buat elektrik. Contoh macam tu. Jadi tempat duduk, tempat tidur sama dengan punya orang lelaki. Macam mana macam tu lah. Dia ada jamban satu share ramai-ramai. Cuma sistem depa sistem yang sama. Sistem kakak-kakak. Ada sistem adik-adik. Kakak-kakak janganlah adik-adik. Adik-adik ni yang mana pekerja tukang masak, kantin ke apa kan. Buat balik makanan, payunglah kakak-kakak. Payung Maggi ke, payung gula ke apa kan. Jadi nak tanya apa? Lipstick? Tak ada. Tuan-tuan bukan masuk modeling apa kan. Masuk penjara. Lipstick tak ada. Ni deodorant tak ada. Pisau cukur pun tak ada. Jadi selalu banyak orang tanya betul tak? Dekat dalam macam mana kita cabut bulu-bulu yang tersembunyi dan tidak tersembunyi. Dia ada 2 cara. Satu, kita akan pakai span tilam tu. Kan, span tilam tu kita akan masukkan. Plak trik. Yang kena cabut ni mula-mula dia sakit kan. Lepas tu lama-lama dah sedap. Syok lah Syah. Lagi satu, dia ada sistem pakai benang.
Benang ni dia akan silang macam ni, macam ni, buka jari. Dia akan jadi gunting. Letak ni. Allah sakit tuan-tuan ni. Paling sakit sini. Macam mana punya gangster pun kalau buang bulu di bawah sini, kita akan menangis, teriak. Janggut tak apa, janggut tebal. Dia okay, kita menarik. Kalau bulu ketiak ni kita tidur macam tu. Adalah seorang tarik meh. Pak tarik. Ada selalunya upah dah 1 biji ban, roti ataupun Maggi lah. Maggi. Jadi bandar wanita pun saya Allahualam, saya tak tahulah. Jadi cerita macam tu. Tapi saya pernah tengok baby tu. Satu bandar wanita ni dia bawa baby yang kecil ni, memang sangat kecil. Dan ada juga bandar wanita yang bila umur setahun kan, depa buat baju ada macam baju penjara tu, tapi baju untuk bandar wanita tu. Memang comel baby ni comel. Lagi satu, saya biasa masuk dalam tempat orang perempuan. Orang perempuan ni depa punya teritori sendiri, macam kingdom depa sendiri. Depa ada yang paling popular orang perempuan ni yang kira anak mas penjara lah. Bengkel. Sebab apa tuan-tuan kena tahu, penjara ni dia janakan bengkel. Contohnya kicap penjara, sos penjara, Maggi penjara. Saya ingat saya nak dengan Cik D, saya nak jual Maggi Kopen lah tuan-tuan. Kalau kata pengarah bagi kami nak tak dalam dalam beg kuning yang tuan-tuan sure kan tu, kami nak jual Maggi Kopen. Dia satu sebab packing dia tu menarik. Packing dia lusinan. Tuan-tuan pernah tengok tak? Barang kita beli, kita boleh nampak dalam. Itulah Maggi Kopen. Lagi satu kari dengan tom yam sedap. Wah Allah. Tom yam dia, saya bukan nak tapi penjara ni sedap makanan dia. Okey, kalau wanita yang anak emas dia ada apa tuan-tuan? Dia bengkel kek. Depa buat kuih. Depa buat kek, depa letak tempat jumpa. Jadi orang tua kita yang main jumpa, saudara menjumpa akan belilah kek, kuih. Jadi depa ni jana pendapatan. Depa nak mahal, depa ni geng perempuan ni makan korek, makan yang sedap nak makan apa benda nanti. Kan. Lepas tu depa ada bengkel jahit. Lepas tu ada macam banduan warga asing. Depa ni banyak jaga tentang kebersihan, macam orang Indonesia kan yang nak pergi camp, kan nak pergi camp Belantik. Kalau kat kedai ni Belantik, dia banyak jaga kebersihan kan. Orang Melayu ni dia buat kek, dia masak kek tuan-tuan, masak apa. Ada juga yang kerja di kantin jumpa pegawai ni. Dia ada kantin yang memang untuk order-order makan ni. Jadi itulah cerita untuk orang perempuan bandar wanita ni. Sama seperti kami, cukup masa master. Yang paling bestnya kalau depa main RO, depa ni nanti main kita ni tuan-tuan 2-3 tahun tak tengok wanita, tengok wanita lalu habis tengok ni selalu tunjuk nombor badan. Ingat nombor badan lah saya tak tahu nak ingat. Kadang-kadang lagi satu bila ada orang ceramah. Ustaz mai bandar wanita ni kami lelaki akan duduk dalam surau atau dalam tu. Orang perempuan depa akan susun kursi tepi tu. Lepas tu ada lah UKP wadah-wadah yang kucing depa kerja. Tapi depa tak ada nak yang apa kan. Kita pun bukan duduk dengar ustaz ceramah dia ni mata duduk tengok orang perempuan. Tengok highlight sikit. Ni duduk kampung ni. Lepas tu tanya orang ni, kenal tak? Ni kenal tak kau ni? Balik lagi. Lepas tu lagi kena balik dengan batu. Apa dengar orang ceramah? Lepas tu kira konon-konon kalau jumpa dalam nak jumpa kat luar tapi macam tu lah tuan-tuan kan. Berjanji lah penjara ni orang kata lagi semang kari kan. Nak jumpa kat luar ni semuanya macam tak ada lah kan. Tak apa, itu cerita pasal bandar wanita. Bandar wanita juga ada yang tuan-tuan yang saya pernah dengar banyak lah. Ada yang mempertahankan diri dia. Ada satu orang ni dia bebas, dia menang. Dia dapat pengampunan dia duduk sekat 10 tahun dah pokok sana. Time tu 2019 saya dengar dia bebas. Dia ni bunuh suami dia, tak salah saya 304, bunuh tanpa niat, dijatuhi bersalah. Anak suami dia dalam keadaan hayal, dadah nak bunuh anak dia. Jadi dia pertahankan anak dia bunuh. Lepas tu yalah kita ni orang marahin macam saya dan tuan-tuan ni yang ada di luar sana, kita tak mampu nak ambil lawyer tuan-tuan. Kalau kena 39A pun sampai 35,000 kita nak bayar. Kita nak cari mana? Jadi dia lawan dia kalah. Dia jatuhkan hukuman, tapi dia mempertahankan memang dia bunuh, tapi dia tahankan diri dia.
Itu pun magical. Allah bagi dia duduk dalam 10 tahun, lepas tu dia bebas. Saya dengar cerita macam-macam pasal perempuan ni. Ada yang betul-betul bersalah. Ada yang memperdagangkan manusia betul-betul dengan lelaki dia buat. Ada satu kampung Cina ni, saya kenal, bukan kenal lah, kita tahu lah kan. Selalunya bandar-bandar wanita hak lama ni kan. Lepas tu bandar wanita pun ada juga blue shirt. Blue shirt ni kira dia boleh escort lah bandar-bandar wanita ni pergi sampai RO tu, record office kan. Jadi ada yang bagus-bagus pada yang macam mak-mak kita pada tuan-tuan. Macam mak-mak kita ni, kita tengok macam teringat mak aku yang macam ni lah. Tapi bayangkan orang macam ni dia diuji dalam penjara. Kadang-kadang yang saya tengok ada juga lawyer wanita. Lawyer, dia ni bukan lawyer, dia ada harta yang banyak tapi Allah tetapkan dia duduk dalam penjara. Ini cara Allah tarbiyah dia punya hamba-hamba dia. Allah sayang. Tengok dia macam mak kan. Sedih kita tengok wanita ni, dia tak, ya betul dia kuat lagi daripada kita, tapi macam penjara ni bukan tempat bagi dia. Yang macam kalau dalam penjara ni paling seronok tengok awal Vietnam. Awal Vietnam ni dah rambut kalau merah kan, putih-putih. Kalau nak pergi ambil apa? Nak pergi ambil tu sampah dengan nak pergi tukar gas lah. Nanti orang berebut dah. Aku nak pergi. Saya pernah jadi macam in charge dapur. Saya pilih lah dalam 10 orang. Berebut lah yang mana baik yang kita buat pergi lah. Kita tengok lah benda-benda ni tu dia pun macam ni lah. Mereka ada pergi jahit dan jahit baju order. Jadi selama Allah tetapkan pinggan tray tu mereka kena makan, mereka kena makan, mereka kena stay duduk situ lah. Jangan tanya lah, lepas pada video ni jangan tanya konten yang pelik-pelik, jangan tanya soalan pelik-pelik tentang wanita ni. Saya tak tahu, saya tahu dekat tu saja. Tapi saya tahu lelaki ni dia akan desire nak tengok perempuan. Perempuan wanita, mana wanita. Dia ni serok dia ni. Ada yang serok kan. Memang ni ada yang berkerjaya yang kena dia pecah mana kan. Macam pecah mana tak kes tengah jalan, macam-macam lah. Dan kita boleh tengok mereka pakai baju kurung, time mereka nak pergi mahkamah. Kan, dekat pintu depan selalu boleh jumpa segok ni, tak nampak macam bandar wanita, tapi sebenarnya mereka itu bandar wanita. Jadi nasihat saya kat sini, yang dekat luar sana, you nak buat apa-apa, sayangkan macam mana boyfriend ke apa, pastikan. Kadang-kadang banyak jadi keldai. Tahu tak keldai dadah? Boyfriend dia nanti bubuh barang dalam beg, bawa set, dia kena, boyfriend dia lari. Banyak cerita-cerita macam ni yang saya dengar. Mereka tak jahat pun, mereka tak tahu. Tapi adakah mereka teraniaya, tuan-tuan? Jangan tanya saya, tanyalah pada kepercayaan tuan-tuan terhadap takdir yang Allah tulis. Kadang-kadang dia tak aniaya, Allah ni dia tak aniaya, dia maha adil. Adalah benda-benda yang kita terlepas pandang kita buat kat orang. Kadang-kadang keadaan yatim ke, kita tak tahu, tuan-tuan. Allah nak cuci dosa kita, Allah tetapkan kita dalam penjara. Jadi selalunya tengok kadang-kadang dia tak buat tapi duduk sekali dengan boyfriend je tokan. Kena sekali, dia takkan ni kan. Ada daripada keturunan yang baik-baik tapi anak ustaz-ustaz, anak ustazah tapi diuji. Jadi saya nak nasihat, nak berkawan dengan orang lelaki ni, biarlah 2 rakaat dulu, minta Allah bagi petunjuk. Sebab kalau Allah bagi petunjuk, tak ada siapa yang boleh sesatkan. Sedikit sebanyak cerita pasal bandar wanita. Harap you enjoy lah the story. Dan moga jadi pengajaran dan iktibar. Baik. Assalamualaikum lagi sekali. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampa, harap cerita pasal bandar wanita tu, aku harap hampa tak tanya aku bukan lah. Dan juga ada hampa ni pun boleh tahan juga soalan. Lagi satu, cerita pasal bandar wanita ni bukan saya nak buka aib, saya nak bagi kesedaran. Dan saya nak bagi tahu kat adik-adik luar sana yang bekerja ke apa ke, kelab malam ke apa ke. So, you girls is innocent. Jadi berhati-hati. Dan nak buat apa-apa nak, kita nak bagi tahu tu je supaya berhati-hati dan pilihlah bakal suami mengikut cara yang Rasulullah dan apa agama tetapkan. Itu yang paling baik kan. Baik. Ada sejak saya buat konten ni, ada anggota dan juga wadah-wadah yang PM saya, yang bagi bantuan, yang tunjukkan saya jalan, yang share. Kebanyakan mereka berterima kasih sebab saya tak pernah buka aib. InsyaAllah selagi seingat saya tak akan buka aib mana-mana pihak, kecuali sendiri punya tu pun atas dasar iktibar dan pengajaran. Sebab apa? Sebab bagi saya
Tak ada siapa-siapa pihak yang bersalah pun. Yang bersalah ni banduan pun dia bersalah daripada segi undang. Tapi sebenarnya dia ada dapat satu peluang yang lagi bagus sebenarnya untuk dia berubah lagi baik. Kan? Itu je cerita dia. Jadi ada satu anggota polis ni, sahabat saya, Ali 88, dia setiap hari main support kedai saya, kedai Cik D kan. Dia anggota polis, dia tuan, tapi dia pun boleh bersahabat dengan orang-orang biasa, bukan-bukan penjenayah macam saya ni, memandangkan orang ni dia tak pandang, dia berkawan. Jadi dia tanya saya, baik kalau macam anggota-anggota ni, baik tuan-tuan, anggota penjawat awam lah, contohnya macam polis, tentera ni selalunya banyak, kita boleh jumpa banyak tentera, tentera ni dia akan absent, tak hadir, ataupun ada masalah-masalah kecil, dia akan dihantar ke penjara sivil, penjara awam untuk lucutkan dia daripada ketenteraan. Dan lucutkan, nak jadikan dia orang awam, salah satu syarat adalah you kena masuk penjara orang awam, then you akan jadi orang awam. Saya pernah jumpa komando, saya pernah jumpa macam-macam. Ada yang kena tangkap, bawa hantar MP ni, military police, polis tentera hantar. Pakai uniform, dengan pakai boot, dia nak bebas pun dia pakai uniform. Ada, saya biasa jumpa, biasa. Askar ni dia akan masukkan sekali. Dengan askar, bomba, dia akan join sekali. Tapi, yang kena asing dah siapa dah? Polis. Polis, warder ataupun pegawai-pegawai tinggi custom, dia akan asingkan. Dia akan ada satu blok, kalau dekat punya kalau start, dia akan ada satu blok ni, memang saya dah lupa lah blok dah. Tapi blok dia tak best, tak panjang. Dia akan terkurung. Dulu saya ingat lagi kumpulan IS, siapa ingat kumpulan IS lepas Al-Maunah kita ada IS kan? ISIS ke apa, kumpulan ni ada. Jadi polis-polis ni dia pakai letak macam ni lah. Dia tak bebas, dia bilik yang kecil kan. Yang mana hukum tu saya tak pasti sangat. Mungkin pertama mereka akan diletakkan asingan dulu. Dalam selalunya kalau polis ni letak asingan, mereka tak akan letakkan polis tu sekali dengan penjenayah yang bukan penjenayah, maafkan saya, dengan banduan-banduan besar, takut jadinya pergaduhan. Yang mana tengok dia ni pernah tangkap dia ni ke, kena tikam, Allah tuan-tuan, dia akan jadi chaos. Tapi makanan sama, dia punya hak-hak berjumpa pun sama, cuma itulah dia punya tempat dia akan asingkan. Dia akan asingkan, bukan warder juga macam tu. Tapi saya nak ingatkanlah, saya di sini berpesan dengan pegawai-pegawai luar sana, anggota-anggota sana, saya tak salahkan siapa-siapa. Polis ataupun custom ataupun immigration, you all adalah satu keluarga yang big family kan. Polis kat Malaysia saja kekuatannya ada berapa ratus? 300,000. Jadi kita jangan salahkan badan persatuan tu, kita kena salahkan orang persendirian. Sebab yang buat salah ni orang persendirian. Mereka manusia biasa juga, main dengan masalah hidup, main dengan gaji banyak ni saja, main dengan hutang korporasi, main dengan nak bayar tu. Saya faham sebab saya anak polis. Bapa saya pencen sarjan saja. Tapi alhamdulillah dia boleh bela saya, bela adik saya, bela semua. Alhamdulillah saya seorang yang jadi yang jadi buffalo soldier kan. Jadi tuan-tuan mulia, saya nak bagi nasihat lah. Kalau tuan-tuan pandang, pegang, susah macam mana pun, anggota-anggota polis kat luar sana, maritim kan, yang hampa jaga laut, ataupun custom immigration, saya bukan nak cakap pandai. Saya pernah duduk dalam sindiket. Saya tahu gerak kerja macam mana, saya tahu. Jadi setiap orang ada buat salah. Yang tengah buat ni, mintalah kekuatan daripada Allah kan. Lagi Allah duk sayang. Setengah-setengah daripada kita, Allah tak buka aib kita. Kan kita masih beruniform, Allah tak buka aib kita. Allah tangkap orang macam biasa, orang macam saya mampu happy, yang kena gantung ke apa, tak ada siapa peduli pun kan. Orang tuan-tuan, orang macam tuan-tuan, Allah tak buka aib. Cuba ambil sedikit sudut dalam hati kan. Aku ni bela anak-anak aku. Ya, memang semua senang orang bercakap, betul tuan-tuan. Tapi saya ada orang-orang yang saya jumpa, anggota-anggota polis yang tak buat benda-benda macam ni. Sebab apa? Dia kata aku nak bagi anak aku dengan titik peluh yang halal. Minta maaf saya cakap. Dan saya juga pernah jumpa anggota polis yang dia ni cukup legend, dia dapat dia punya pencen
Pencen dia bagi semua dekat sekolah Tafiz. Tuan-tuan boleh fikir tak? Pencen dia 180,000 kalau sarjan lah, sarjan polis kan. Kepala pangkai 8, 9 ni kan. Dia punya pencen 180,000 lah kata. Dia bagi semua dekat pusat Tafiz, 2 pusat, 3 pusat dia bagi. Sini bapak saya tahu. Saya boleh fikir ada ke orang insan macam ni? Ada tuan-tuan yang mulia. Jadi yang mana yang tengah nak buat ni masih belum terlambat untuk tuan-tuan patah balik. Saya bukan nak abang kata saya bawa sempoi, saya pandai-pandai. Tidak tuan-tuan, Allah ni sentiasa beri kita pilihan dan peluang kan. Jadi start pada hari ni insya-Allah. Tuan-tuan percayalah tuan-tuan, kalau tuan-tuan saya ada je kawan-kawan saya yang polis yang kerja-kerja, lepas tu petang dia pergi kerja dengan kaunter apa? Haji Ski ada. Dia buat part time ni ada sahabat saya buat ni buat Grab. Ada buat proyek Grab. Saya respect dia ni tuan-tuan. Saya kata hampa ni memang saya pegang tangan saya cium dengan dia. Apa ni dia kata kan? Pasal apa? Pasal hang bagi aku contoh yang baik, hang tak ambil kesempatan tak ada orang. Saya ada jumpa ni dia cari gaji dia, dah ambil modal, dia suruh bini dia jual perfume online. Ada tuan-tuan. Jadi bukan nak beritahu kata tak ada cara. Zaman lah ni zaman beg-beg kuning semua ni kan. Kita dah ada banyak cara. Jadi saya ajak tuan-tuan, yang mana lepas is pass, lepas back pi. Sedangkan orang yang hina macam saya pun Allah boleh ubahkan tambah orang yang macam tuan-tuan yang Allah dah pilih, letakkan di tempat yang bagus-bagus. Allah tutup aib. Jadi hari ni insya-Allah kalau bermula daripada tuan-tuan dan saya, insya-Allah sebesar-besar masalah kita boleh sama-sama tolak insya-Allah. Jadi macam tu lah serta kalau duduk dalam penjara ni. Kan? Sebab pegawai polis banyak dia tak pernah tahu. Jadi janganlah orang-orang anggota-anggota kan terlibat dengan benda-benda yang tak elok dan masuk sampai dalam penjara. Kalau hantar banduan pergi penjara tu tak apa tu biasa. Memang polis pun yang boleh hantar banduan sampai masuk penjara. Baik. Sampai situ saja cerita pasal anggota. InsyaAllah kita akan sambung bab-bab lain lagi harap-harap. Apa yang saya cakap ni, kalau terguris hati siapa-siapa, saya minta maaf. Kalau rasa saya buat simple apa pun, saya minta maaf. Tapi buat macam mana kadang-kadang nak buat simple juga. Baik, Assalamualaikum. Jangan lupa tekan beg kuning. Jangan lupa buku merah. Jangan lupa beg kuning. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.